Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay. So, pada hari ini kita akan sambung kembali kita punya kelas. Okay, di mana hari itu pada kelas yang lepas kita telah pun melihat berkenaan dengan hubungan. Okay, hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan. Okay, sampai kita pun melihat bagaimanakah arus elektrik dihasilkan dengan adanya kehadiran cas elektrik. Okay. Kita pun melihat bagaimana elektrik ini diukur dalam beberapa unit, iaitu dalam basically dalam voltan dan juga arus, okay, dan juga rintangan, di mana voltan boleh diukur dengan menggunakan voltmeter, okay, arus boleh diukur dengan menggunakan ammeter, okay, dan apakah unit SI bagi arus, voltan dan juga rintangan. Okay. Dan kita pun melihat hubungan antara arus, voltan dan juga rintangan melalui satu hukum, iaitu hukum Ohm. Mana hukum Ohm ini menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui suatu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan yang merentasi dua hujung konduktor dengan syarat suhu dan juga keadaan fizik lain adalah tetap. So kita boleh kaitkan dengan satu rumus, iaitu voltan sama dengan IR, V sama dengan IR. Okey, so ini ialah hukum Ohm. So V sama dengan IR ni kamu kena ingat sebab kita akan bincangkan lagi dalam topik yang seterusnya yang kita akan tengok pada hari ini, iaitu pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan juga litar selari. Okey. So secara amnya, okey, kita ada beberapa jenis litar yang dipasang. Okey, sama ada kita pasang litar elektrik ni dalam bentuk bersiri ataupun kita akan pasang secara berselari. Okey. So untuk menghasilkan satu litar yang lengkap akan ada beberapa komponen elektrik lah yang akan menghasilkan satu litar yang lengkap. Okey. So sambil saya cakap ni kamu boleh rujuk pada buku teks kamu muka surat 152. Okey. So dalam buku teks kamu tu ada ditunjukkan jadual 7.1, iaitu komponen elektrik dan juga simbolnya. Okey. So kita ada beberapa jenis komponen elektrik seperti suis, sel kering, voltmeter, galvanometer, ammeter, okey, kita ada mentol, perintang, fuse dan juga perintang boleh ubah. So ini adalah antara beberapa komponen elektrik yang kita ada, dan juga setiap daripada komponen ini ada dia punya simbolnya. So dengan menggunakan simbol ini kita boleh melukis gambar rajah litar tersebut dan orang akan faham cara universalnya apakah simbol-simbol ini dimaksudkan. Okey, so rujuk buku teks kamu. Alright. So kita kata kita ada dua jenis litar, iaitu litar bersiri dan juga litar berselari. Okey. So ada kelebihan dan juga kekurangan pada setiap jenis litar ini. Okey. Dan litar ini memang dipasang di mana-mana sahaja. Okey, contohnya macam di rumah kamu, okey, di mana kalau kamu perasan lampu-lampu di rumah kamu, okey, selalunya dipasang dalam litar berselari. Okey. Dan ada juga yang di mana kawasan tertentu dipasang dengan litar bersiri. So kedua-duanya ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Okey. So untuk litar bersiri, okey, litar bersiri ini apa yang dia punya kelebihan? Yang pertama ialah setiap komponen, okey, setiap komponen dalam litar bersiri ini menerima kuantiti arus yang sama. Okey. So dalam konteks litar bersiri ini arus adalah sama, di mana arus sama dengan arus 1 sama dengan arus 2. Berarti arus yang mengalir dalam litar bersiri adalah sama. Okey. So bila arusnya sama, maka penggunaan tenaga pun tidak begitu tinggi. Okey. Yang kedua, semua komponen dalam litar bersiri ini dikawal oleh suis yang sama. Berarti kita tak perlukan banyak suis. Dengan hanya satu suis saja kita boleh tutup semua komponen-komponen yang terdapat dalam litar bersiri. Contoh, kita ada 4 batang lampu, okey, yang dipasang secara bersiri. Dengan hanya satu suis sahaja kita boleh tutup ke empat lampu tersebut, sebab menjimatkan kita punya masa. Okey. Yang seterusnya, kelebihan litar bersiri ialah penambahan voltan akan membekalkan arus yang lebih besar. So dalam konteks litar bersiri, arus adalah sama secara keseluruhan, tapi untuk voltan adalah bertambah, di mana voltan dalam litar bersiri sama dengan V1 tambah V2. Berarti voltan dalam litar bersiri akan bertambah, akan meningkat. So bila voltan ini bertambah, maka arus pun bertambah sejajar dengan kita punya hukum Ohm, di mana V sama dengan IR. Okey, voltan bertambah, arus bertambah. So ini antara kelebihan litar bersiri. Okey, tetapi ada juga kekurangan
dalam lita bersiri ini. Yang pertama kita tengok kerosakan pada satu alat elektrik menyebabkan alat elektrik lain tidak boleh berfungsi. Contohnya kita nampak batang lampu yang kita kawal menggunakan lita bersiri. So, kita akan dapati jika salah satu daripada lampu tersebut rosak, maka apa yang berlaku, lampu yang selepasnya itu juga tidak boleh bernyala. Sebab lampu yang rosak itu akan menghalang pengaliran arus elektrik melaluinya. Okey, ini yang kekurangan pertama. Kekurangan kedua lita bersiri ini ialah pemasangan lebih banyak alat elektrik akan menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Okay. Walaupun tadi kita kata bahawa dalam lita bersiri ini voltan bertambah, arus bertambah, tapi bila kita tambah lagi komponen elektrik, contohnya mentol, kita tambah lagi mentol dalam lita tersebut, maka dia akan meningkatkan rintangan. Okay. Di mana dalam lita bersiri jumlah rintangan ataupun R sama dengan R1 tambah R2. Okay. So setiap bila kita pasang satu alat elektrik dalam lita bersiri, contoh bila kita mentol per lampu, satu lampu, dua lampu, tiga lampu, empat lampu. Setiap lampu ni ada dia punya rintangan dia. Okey. Contohlah satu lampu ni ada 2 ohm rintangan. So ada 4 lampu dipasang ada 8 ohm. Okey. So kekurangan lita bersiri lah bila semakin banyak alat elektrik ini ditambahkan, maka dia akan menyebabkan rintangan bertambah. Bila rintangan bertambah, arus akan berkurangan. Okey, itu yang kekurangan yang kedua. Kekurangan ketiga dalam lita bersiri ini ialah setiap alat elektrik ini tidak dapat dipadamkan, tidak boleh dipadamkan secara berasingan. Okey, sebab kita dah kata bahawa lita bersiri ini hanya dikawal oleh satu suis. Okey, so kalaulah kita ada banyak mentol ke apa yang kita nak padam, okey, so kita tidak boleh nak padamkan mereka secara berasingan. Kalau kita padam satu semua akan tutup. So itulah antara kekurangan lita bersiri. Okey, so lita bersiri ini ada 3 perkara. Okey, dalam segi rumusnya di mana arus dalam lita bersiri adalah sama. Yang kedua, dalam konteks voltan yang akan bertambah dalam lita bersiri, dan dalam konteks rintangan akan bertambah dalam lita bersiri. Okey. So ini antara dia punya perbezaan lah dalam lita bersiri. Kemudian kita tengok kepada kelebihan dan kekurangan lita berselari. Okey. So lita berselari pula dia ada sedikit perbezaan dengan lita bersiri, di mana dianya dipasang komponen-komponen elektrik dipasang secara berselari. Tadi bersiri. Okey, maksudnya macam ni. Okey, dia susun straight, okey, bersiri. Okey, lita berselari dia akan dipasang secara selari. Okey, so satu komponen, dua komponen di sini. Okey, so dia berselari. Tadi bersiri. Okey, ni berselari. Okey, so kamu boleh tengok pada buku teks kamu lah bagaimana pemasangan lita secara bersiri dan juga berselari. Okey, so dalam konteks lita berselari ini ada kelebihan dan juga kekurangannya juga, sama macam bersiri tadi. Okey, so apakah kelebihan lita selari? Pertama, kelebihannya ialah setiap alat elektrik boleh dihidupkan atau dimatikan secara berasingan. Berarti kat sini dalam lita berselari, satu komponen kita boleh pasang satu switch secara individu. Berarti kita boleh hidupkan ataupun kita boleh matikan setiap alatan elektrik tersebut secara berasingan. Contoh macam kamu punya, let's say lah kita tengok kamu punya dewan makan. Okay, satu switch boleh nyalakan satu row, satu switch satu row dan sebagainya. Okay, so satu switch boleh kawal satu row, so nyala lain tu dikawal oleh switch yang lain. Itu berarti dalam konteks kawasan yang besar seperti dewan makan kamu tu, pemasangan lita adalah secara spontan, secara simultaneous antara bersiri dan juga berselari. Okay, yang kedua, kelebihan lita selari ialah penambahan alat elektrik tidak akan menjejaskan fungsi alat elektrik tersebut dalam lita yang sama. Okey, so penambahan alat elektrik tidak menjejaskan fungsi alat elektrik yang lain di dalam litanya sama. Contoh kita ada dua alat elektrik, dua mentol. Okey, mentol pertama, mentol kedua. Okey, dan disambungkan secara berselari. Jika mentol A ni mati, mentol B masih lagi hidup. Berarti kematian mentol A ataupun kerosakan pada mentol A tidak akan menjejaskan fungsi mentol B. Ini kelebihan lita selari. Okey. Dan kita tengok kat sini apakah kekurangannya. Okey.
dalam konteks litar selari kekurangannya ialah pada voltan, di mana dalam litar selari voltan setiap alat elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Jika voltan sumber 5 volt, maka kesemua komponen alatan elektrik tersebut juga akan mendapat 5 volt. So dalam konteks litar selari, jumlah voltan adalah sama dengan voltan 1 dan juga voltan 2. So voltan adalah sama sepanjang litar selari tersebut. Berbanding dengan litar bersiri, voltannya bertambah. Okey, dalam konteks litar selari, voltannya adalah sama. Okey. Dan untuk arus dan juga rintangan, bagi litar selari, arusnya akan bertambah. Okey, sebabkan dia setiap komponen disusun secara selari, maka arus yang diterima pun akan akan bertambah. Okey, so keseluruhan arus berkesan bagi dalam litar selari akan bertambah. Okey, sama juga macam rintangan. Sebabkan disusun secara selari, maka rintangan keseluruhan dalam litar selari tersebut akan berkurangan. Okey, di mana 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Berarti kat sini rintangan dalam litar selari akan dikurangkan. Okey, secara keseluruhan dalam litar tersebut, litar selari tadi. Okey, so ini adalah antara perbezaan di antara litar bersiri dan juga litar berselari. Okey. So nanti kita akan huraikanlah dengan lebih lanjut bila kamu balik ke sekolah nanti. Okey, tapi untuk hari ini sila buka buku teks kamu daripada muka surat 152 hingga ke muka surat 157. Okey, so kamu kena tengok bagaimanakah bentuknya litar bersiri dan juga litar berselari seperti yang dilukis pada muka surat 153, okay, ajar 7.8 dan 7.9. Okay, so itu cara kamu nak melukis litar siri dan juga litar berselari. Kena tahu apakah perbezaan ataupun kelebihan bersiri, kelebihan selari, kekurangan bersiri, kekurangan berselari. Okay, dan kena ingat yang tadi tu, iaitu di mana arus dalam litar bersiri adalah sama. Okay, voltan dan juga rintangan dalam litar bersiri akan bertambah secara keseluruhan. Bagi litar selari, voltan adalah sama dalam litar selarinya lengkap, tetapi untuk arus akan bertambah, rintangan akan berkurang. So kamu kena ingat perkaitan tersebut, sebab nanti akan ada diberikan masalah numerikal, masalah untuk mengira berapakah jumlah voltan lah, arus dan juga rintangan yang saya akan bagi pada hari ini untuk kamu jawab dan selesaikan. Okey, menggunakan rumus-rumus tersebut, dan juga kamu mesti ingat hukum Ohm, iaitu V sama dengan IR memang akan digunakan juga dalam perkiraan tersebut. Okey, so nanti saya akan bagi beberapa latihan pengiraan dan kamu boleh siapkan dan kamu akan bawanya nanti naik ke sekolah lah bila kamu akan balik ke sekolah nanti, insya-Allah. Okey, so itu sahaja untuk hari ini berkenaan dengan litar bersiri dan juga litar berselari secara ringkas. Okey, so sila siapkan kerja rumah yang saya bagi kepada kamu, bawa balik ke sekolah bila naik cuti sekolah nanti. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.